Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program Influencer at Japan Negeri Sembilan. Ini merupakan program kita yang pertama. Kita bersiaran secara live daripada studio Japan TV Negeri Sembilan. Saya Syanon bin Muhammad akan menjadi moderator dalam program kita pada pagi ini, iaitu program Influencer at Japan Negeri Sembilan. Dan kita telah pun memilih satu tajuk yang saya fikir tajuk yang paling sesuai lah untuk kita bincangkan, iaitu COVID-19 Reality dan Fantasy. Jadi untuk berbincang tajuk yang agak teknikal ni, kita undang ke studio kita pada pagi ini adalah seorang pakar perubatan daripada Hospital Mawar Negeri Sembilan untuk bersama-sama kita membincangkan isu mengenai COVID-19 ini. Dan saya tamanya saya ucap selamat datang, Doktor. Terima kasih lagi. Ke studio Japan TV lah. Di studio ni pun studio yang baru, dan kita agak selepas ni kita akan teruslah bersiaran daripada sini. Jadi untuk itu, untuk makluman penonton sekalian, saya di panjang ni kalau saya nak baca biodata doktor ni banyak ni. Tapi saya ringkas ini saja lah. Okay, Dr. Muhammad Zakrul Razmal Marfauzi, konsultan pediatrik dari Mawar Medical Center, Seremban Negeri Sembilan. Jadi beliau merupakan seorang konsultan pediatrik dan pengasas Kasih Holdings. Mendapat ijazah sarjana muda perubatan dari Universiti Sains Malaysia dan sarjana kepakaran bidang pediatrik daripada Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Dan telah pun berkhidmat sebagai pakar pediatrik selama 10 tahun. Dalam masa yang sama, beliau juga merupakan pensyarah di UiTM, USTIM dan UOC. Dan sebelum ini pernah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah di Senawang Indah, Sdn Bhd, dan pemangku pengarah perubatan di Hospital Pakar Salam, Kuala Terengganu. So, banyak pengalaman, insyaAllah. Dan satu lagi yang paling penting kita nak highlight di sini ialah Dr. Zakrul juga telah pun menubuhkan sama-sama dengan satu hospital kasih kita panggil. Ini hospital mampu biaya yang pertama di Malaysia. Perkhidmatan kesihatan ini beroperasi di bawah Kasih Holdings yang melibatkan beberapa buah klinik swasta lah, antaranya klinik Medi Veron Dr. Arifah Darakan di Bandar Baru Bangi, klinik pakar wanita dan kanak-kanak kasih di Cyberjaya, mega klinik pakar kasih Cyberjaya, dan hospital pakar wanita dan kanak-kanak kasih Putrajaya. Ini dalam proses pembuasuan. Jadi baik, sangat kita teruskan kepada perbincangan kita pada pagi ini, iaitu mengenai COVID-19. Sebagaimana kita sedia maklum, daripada bulan Disember 2019 sehingga hari ini, kita telah pun mengalami suatu suatu perubahan dalam kehidupan kita apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini. Dan Jabatan Penerangan, Doktor, kita juga walaupun bukanlah merupakan satu jabatan yang diklasifikasikan sebagai frontliner, tapi dalam masa yang sama kita juga bersama-sama di dalam membuat hebahan mengenai pertamanya dari segi awareness, mengenai bahaya pandemik COVID-19 ini, COVID-19 ini, dan seterusnya sehingga sekarang lah. Nanti kita akan, insyaAllah kita akan tayangkan video aktiviti Jabatan Penerangan lah, apa yang kita telah buat selama ini untuk membantu masyarakat khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Dan untuk doktor, soalan saya yang pertama ialah sudah hampir ini dah bulan Jun kan, so maknanya kita sudah pun 7 bulan begitu. Bagaimana senario COVID-19 ini pada masa ini globally dan juga locally? Maknanya doktor boleh bagi sedikit pandang alam, overview mengenai senario COVID-19 ini di peringkat antarabangsa dan juga di Malaysia. InsyaAllah, silakan. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kerana menjemput saya lah untuk program Jabatan Penerangan ni. Bila kita bercakap mengenai COVID-19 ataupun bila kita nak tahu asalnya, macam mana kita nak tahu movement of COVID-19 ni, sebenarnya kita kena faham daripada karakter virus itu sendiri. Bila kita sebut mengenai jangkitan ataupun pergerakan virus, dia mesti mencapai satu keadaan yang mana lokaliti ataupun masyarakat itu mendapat almost semua jangkitan.
sebenarnya. 80% jangkitan baru kita dapatkan yang kita panggil herd immunity. So kalau kita lihat dari segi reality dia tu. Reality dia adalah COVID-19 ni baru bermula. Sebenarnya walaupun kita kata dalam bermula daripada bulan 11 sampai ke sekarang lebih kurang 8 bulan. Sebenarnya baru sangat bermula. Kalau kita mengambil kira dari segi karakter lah. Dari segi PL, sikap bila ada jangkitan pandemik atau disebabkan oleh virus, secara sifat naturalnya dia mesti target untuk majoriti masyarakat dunia terkena jangkitan coronavirus. Itu pertama sekali asas dari segi kita panggil penyakit berjangkit. Okey, tapi apa yang berlaku sekarang bila masyarakat pun dah makin maju dan kita punya sistem kesihatan pun makin maju dan masing-masing mengambil tindakan yang berbeza negara, Malaysia dan negara-negara yang lain. Walaupun secara realiti di Malaysia menampakkan kes yang sangat-sangat rendah, macam semalam almost zero, satu kes saja dan itu pun kes import daripada Turki. Maksudnya kita okey lah, kita boleh sustain lah. Kita dah local infection tak spread dari segi numbers. Itu secara realiti di Malaysia. Dan fantasi orang Malaysia, fantasinya kita dah bebas COVID. Itu fantasi orang Malaysia. Kita terus berasa kita dah bebas COVID. So kita jalan pun semua relax, tak ada apa berlaku dekat kedai mamak. Dah macam sebelum New norm hanya SOP. SOP saja. New norm tu hanya SOP, tapi realiti masyarakat kita yang dewasa dah anggap benda tu bebas COVID. Itu realiti yang kita kena hadapi. Secara fantasinya tidak, kerana di luar daripada Malaysia kes masih lagi climbing. Semalam pagi ni sampai 10,800,000 lebih kurang plus yang menunjukkan bahawa kes masih lagi climbing up dan Malaysia berjaya untuk contain. So dari segi overallnya, selagi tak ada vaksin, selagi tak ada antiviral dan masyarakat masih lagi memandang ringan terhadap COVID-19, jadi kita hanya bermimpi kita bebas daripada COVID-19. Kerana selagi kita masih lagi di luar sana masih mencatatkan peningkatan, kita belum lagi bebas daripada COVID-19. Selagi mana border kita ditutup, that's why kita berjaya untuk contain. Dalam negara kita. Maknanya di luar belum lagi. Mana realitinya COVID-19 masih di peringkat awal. Yes. Secara realitinya COVID-19 masih memerlukan tugas. Baru mula je. Baru mula. Cumanya bukanlah kita nak kata panik, tidak. Semua kita dah kenal, kita dalam masa 8-9 bulan ni, para saintis, para ahli perubatan dah boleh kaji COVID, boleh tahu PL, macam mana dia transmit, macam mana dia bertindak, macam mana dia bergerak antara satu badan kepada satu badan yang lain. Jadi automatically kita boleh handle. Tapi sikap manusia tu sendirilah yang akan menyebabkan dia jadi ejen penyebar tu kembali. Sebab COVID-19 ni sebagaimana kita sedia maklum bahawa yang menyebarkan ni ialah manusia kan. Ya. Maknanya kalau kita nak berhentikan penyebaran ni, kita kena duduk rumah. Betul. Sebab saya tengok ada satu video klip tu, dia kata di Indonesia lah. Dia kata sudah ada ubat ini corona, apa di rumah saja. Betul. Mana dia tak payah keluar kan. Tapi sekarang ni ialah fantasi rakyat Malaysia macam doktor sebut tadi. Kita dah macam okey dah sekarang ni. Dan bagaimana doktor pun sedia maklum, kita pun sekolah dah mula dibuka dah. Dan semalam lah 1 Julai kita dah buka tadika dan taska juga. Ya. Ini mungkin dari segi pandangan doktor lah, dari segi seorang pakar pediatrik, dari segi risiko jangkitan ni. Kanak-kanak lah. Ini kita dah, sebab apa? Ialah masalah kalau tak dibuka tadika taska ni, yang ada anak nak pergi kerja pun susah kan. Betul. Jadi bila dah dibuka ni, risiko macam mana risiko? Khususnya kanak-kanak lah yang tadika taska. Bila kerajaan decide untuk buka sekolah ataupun taska, bila kita tengok PL COVID-19, dia punya karakter dia problem pada budak bawah 1 tahun yang betul-betul. Dan kemudiannya umur 30 ke atas atau 35. Di Malaysia punya kes yang meninggal adalah umur 35 kalau saya tak silap. Jadi dalam populasi kanak-kanak, diorang ni tak ada masalah pun kalau dia kena COVID. Tak ada masalah kalau dia kena COVID. Dia mungkin ada batuk sesama, mungkin ada demam sikit-sikit,
Tapi realiti untuk pesakit-pesakit ataupun anak-anak yang berusia sekolah rendah, tadika dan sekolah menengah, dia orang ni tak terjejas pun pasal COVID. Apa yang boleh berlaku adalah dia jadi ejen penyebar. Itu yang kita kena clear. Dan bukan luar biasa untuk anak-anak kita ni menjadi ejen penyebar, bukan setakat COVID je, influenza, selsema batuk yang lain. Jadi banyak kuman-kuman lain yang dijadikan ejen penyebar. Jadi untuk sekolah buka ataupun beroperasi macam biasa, saya tak ada masalah untuk itu. Pasal lebih senang untuk budak-budak ni memahami new norm. Sebenarnya anak-anak yang tadika ni lebih memahami new norm, lebih kita panggil taat dari segi membasuh tangan, lagi taat nak duduk distancing berbanding dengan mak bapak dia orang yang pergi ke office tu. Sebenarnya kan dari segi, jadi sebenarnya risiko untuk dia orang dari segi penyakit, baik data daripada China pun sangat minimum yang melibatkan kemasukan ke hospital. Pasal kebanyakannya datang dengan batuk sesama sahaja ataupun demam rendah, low grade fever. So dia orang tak ada implikasi yang besar. Yang menjadi masalah kalau dia orang, kalau katakan satu sekolah, katakanlah kita dah lama dah kita PKP. Kita dah lama PKP, dah pernah masuk fasa PKP. Maksudnya secara overall rakyat Malaysia ni, saya rasa ni pandangan saya lah, majority dah clear on COVID. Tak ada COVID. Yang ada adalah kes-kes daripada luar ataupun melibatkan parti. Tapi so secara tak langsung masyarakat Malaysia yang anak-anak ni selamat. Walaupun dia buka sekolah. Tapi tak kala dia keluar balik, dah buka cuti sekolah, buka border, mak bapak bawa berjalan pergi US, pergi Brazil, pergi mana-mana, dan bawa balik, itu different issues yang akan berlaku. Sekolah bagi saya untuk COVID bukan satu isu yang besar. Selagi anak-anak kita ni basuh tangan. SOP dia. Dia tak perlu pun pakai mask, tapi dia basuh tangan. Pasal yang peluk cium adalah mak-mak. Bila dia jumpa kawan-kawan ni, mak-mak ni je salam cium pipi semua. Kan? Tak ada. Dia budak sekolah tu salam cium pipi, tak ada. Tak ada karakter tu. Kan? Mak ni yang buat salam pipi, semua pipi ni, itu mak-mak dan bapak-bapak. Tapi anak-anak tak ada. Anak-anak pun nak bersalam pun dengan cikgu. Jadi bila saya tengok SOP sampai anak pergi tadika pun sampai tak boleh pegang, takut pegang anak, takut berjangkit, tak. Sebenarnya pendekatan kita hanyalah kebersihan so that anak-anak ni tak adalah kita rasa dia bukan ejen yang besar lah, walaupun pasal dia boleh jadi satu kelompok yang boleh buatkan jangkitan berpunca daripada mereka, tapi sebenarnya yang main factor masih lagi orang dewasa yang akan bawa ke situ. Di samping kita bersoal jawab dengan doktor di studio ni, saya juga minta galakkan semua kita punya netizen lah, penonton yang ada di luar sana, boleh kemukakan soalan kepada doktor. Kalau ada apa-apa masalah, pertanyaan yang nak diajukan, so sila tanya soal, sila kemukakan soalan tuan-tuan dan puan-puan di FB kita, di FB Live Japan Negeri Sembilan. Kami sedang menunggu soalan lah daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama berbincang dan beri pandangan mengenai realiti dan fantasi COVID-19 di Malaysia lah, khususnya sebagaimana yang telah dinyatakan oleh doktor tadi. So untuk yang seterusnya, sementara kita tunggu doktor, kita tunggu soalan ni tak masuk lagi ni. Kalau ada soalan ni kita dah baca dah, kita baca dan kita minta doktor jawab lah. Kalau nak tanya pasal COVID-19 boleh tanya doktor lah. Kalau nak tanya pasal yang lain tu nanti kita tengok lah. Kalau doktor boleh jawab, kita jawab. Oleh kerana kita masih lagi tunggu tuan-tuan dan puan-puan kemukakan soalan. Tu dah ada soalan tu. Ada satu doktor daripada Syaril Alias. Dia kata, doktor, apakah pandangan pasal pembukaan sekolah pada 15 dan 22? Tadi macam doktor dah jawab ni. Ada SOP yang ditetapkan boleh mengelakkan penularan COVID-19. Sejauh mana kebersihan? Mungkin dari segi SOP doktor kata tadi, dia boleh lah. Memang dah bagus lah tu. Cuma pelaksanaan tu. Okey. Bila kita tengok sekolah kan, sebenarnya COVID mengajar, ni pandangan saya, COVID mengajar bahawa sistem pendidikan kita perlu diubah dengan lebih kondusif. Kalau kita kata macam sekolah anak saya di Bandar Seri Putra, satu kelas 40 orang. Macam mana nak di-distance kan? Yalah, social distancing. Itu pertama, social distancing. So ini realiti yang kena faham. Fantasi dia kita nak buat sekolah social distancing. Satu sekolah 40 orang satu kelas. Dua sesi, SK Lavender, dua sesi, satu kelas 35 orang.
budak-budak ni faham social distancing. Realiti dia tak berlaku. So, dia pihak bertanggungjawab kena very clear. Banyak tanah reserve untuk sekolah. So, inilah masa untuk sebenarnya pendekatan kita make sure bahawa dia tak berlaku lagi dah. Dia kena make sure tak boleh berlaku lagi dah. Dengan cara macam mana, walaupun kita kata banyak subjek perlu ditekankan dalam masa 6 bulan ni, so bagi saya fokus kepada subjek yang perlu. Kurangkan number of attendance, kurangkan hours di sekolah. Pasal selama 6 bulan 3 PKP ni, kita buat work from home, school from home, sampai nak ajar anak pun tak boleh, tak reti nak ajar anak kan. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk SOP ni, pasal kita bercakap SOP bagi kita pediatrik, kita cakap sekolah, sepanjang sekolah tutup, semua klinik pediatrik dan hospital melibatkan ward kanak-kanak semuanya empty, majority. Pasal anak-anak sihat. Pasal duduk di rumah. Tak kala dia pergi je sekolah, dekat situlah dia bercampur, dia bermain, kongsi makan, kongsi air, especially adik-adik sekolah rendah ni, lalu jangkitan pun bermula. Jadi buka je sekolah ni, pasti majoriti private hospital pun ataupun klinik akan penuh bagi seminggu je. Seminggu je dah ada guna batuk sesemua akan bermula. Dia tak ada kena-mengena pun dengan COVID. Tak ada kena-mengena dengan COVID. Tapi simptom. Tapi tak, environment dia. Environment yang padat, kebersihan. Cuma alhamdulillah COVID mengajar budak-budak ni sentiasa basuh tangan. Harap-harap dia kekal lah. Tapi dan juga kebersihan yang ditekankan sepanjang di rumah. Jadi kalau kita lihat sama ada SOP itu keberkesanan atau tidak, itu bukan isu dia. Sifat dia manusia memang begitu. Once dia berkumpul, dia terdedah pada jangkitan. So kita punya prevention adalah hygiene balik. Basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan. Itu yang kita minta. Sama ada social distance atau tidak, walaupun kita kata satu sekolah 40 orang ke, memang dah norm dia begitu, nak move to new norm mungkin ambil lagi 5 ke 10 tahun. Pasal new norm kat sekolah ni maksudnya sekolah tu perlu jarakkan satu kelas kepada 15 orang. Satu perkara yang impossible untuk dibuat pada sekolah-sekolah bandar. Walaupun kita kata kita nak buat, tapi tak, itu fantasi. Yalah. Fantasi nak buat satu kelas 15 orang. Fantasi. Itu fantasi yang real. Kan? Tapi realiti dia satu kelas 40 orang. So macam mana kita nak ubah kepada 14-15 orang tu? Itu adalah yang kita kena faham. So majoriti sekolah selepas ni memang kena 15 orang. So setiap kali pembangunan mesti ada satu sekolah, satu kelas 15 orang. Itu memang kena buat dah. Selagi sehingga COVID-19 ni tak ada lah. Bukan masalah COVID-19 je, pasal wabak akan sentiasa ada. Kita tak ambil berat pun sebenarnya kalau kita ambil antara COVID-19 dan influenza A. Influenza A bunuh lagi ramai berbanding dengan COVID. Tapi pasal COVID ni satu benda yang grand, baru, jadi excited. Dia menyebabkan, dan kadar jangkitan dia agak laju, menyebabkan macam influenza, dia jangkit pun laju dan kematian dia tinggi. Tapi dah kenal daripada dulu. Kita boleh bertenang, pasal ada antiviral, kita ada vaksin. So, kita tak, walaupun kita panik influenza tu temporary. Berbanding dengan COVID ni, tak ada vaksin, tak ada antiviral. Jadi lahirlah keadaan new norm tu. Sebenarnya kita dah tekankan bahawa kebersihan, basuh tangan, cuci diri ataupun hand washing, sejak mula-mula kita bercakap mengenai kebersihan. Okay, Doktor. Yalah, sebab COVID-19 ni dipanggil musuh halimunan. Tak nampak kan? Kita tak nampak dia. So tiba-tiba dia datang. Dulu kalau kita tengok sejarah lah, perang konvensional, perang lah. Kita ni macam perang kan ni, berperang dengan virus kan. Perang konvensional dengan senjata canggih, cipta banyak sehingga senjata nuklear. Rupanya untuk berperang dengan COVID-19 ni kita sabun ya. Sabun cuci tangan kan. Cuci tangan. So ada lagi soalan ni, Doktor, daripada netizen kita ni, dia tanya daripada WhatsAppar Rembau. Peratus kemungkinan dijangkiti semula pada mereka yang telah sembuh COVID-19. Maknanya dia dah cure, sebelum tu dia dijangkiti COVID-19 positif, kemudian dah dirawat dan pulih. Adakah kemungkinan dia relapse? Maknanya dia akan dijangkiti semula? Tak. Walaupun dia dalam tempoh 8 bulan ni ada yang dikatakan mutation among COVID punya data. Ada mutation, local mutation, because memang kalau kita tengok virus ni, once dia pindah dan berpindah dia berubah.
Imagine lah kalau kereta tu mula-mula Wira masuk ke workshop dia tukar jadi Mirage ataupun Evo kan. Sama dengan virus, bila dia masuk dalam badan dia berubah daripada saya kepada Tuan Haji tukar kepada Tuan Ishak contohnya, dia akan berubah pattern sedikit sebanyak bergantung kepada body yang dijangkiti. Tapi untuk kita reinfection selalunya jarang berlaku kecuali lahirnya another COVID 2020 atau COVID 2021. Generasi baru. Baru body kita boleh react differently. So apa yang berlaku adalah apabila kita dah ada jangkitan, dah pernah kena jangkitan, body kita akan hasilkan antibody dan yang apa boleh berlaku pada kita adalah carrier. Kita jadi carrier. Kita dah pernah kena bulan Januari, kita dah kena, dah recover, keluar pada hospital, dah discharge. Lepas tu kita hidup macam biasa. Tiba-tiba ada kes yang kita tak sedar dan kita just bawa aja. Ini yang selalu berlaku pada pelajar-pelajar sekolah. Atau anak-anak kecil. Yang mana mak bapak dia orang yang pergi kerja, pergi melepak ke mana-mana atau meeting mesyuarat mana-mana, balik rumah cium anak dan anak kena. Anak pula spread pula among dia punya kawan-kawan. Pasal dia adalah mangsa kecil yang sistem immunity dia orang tak sekuat orang dewasa, tak sematang. Tapi kita jadi asymptomatic. Kita pun tak ada simptom. Tak ada simptom. Pasal kita dah kena. Itu secara asasnya lah. So, kalau kita pandang dari segi percentage, tolak about the percentage because likelihood untuk kita kena sekali lagi jangkitan itu sangat rendah. Yang boleh berlaku adalah kita jadi carrier, sentiasa jadi carrier dan membawa pada orang. Itu dari segi COVID lah secara amnya. Okay. Ada lagi doktor ni, netizen tanya lagi ni, dia kata daripada siapa ni. Tadi ada soalan dah lepas ke atas ni. Ni. Opah Otai ada daripada Hanafiah. Okey. Hanafiah daripada Hanafiah. Dia tanya pandangan doktor. Berapa lama era pandemik COVID-19 ini akan berterusan? Berapa lama berterusan? Secara overall, any pandemic ataupun any wabak, pasal yang melibatkan, kalau kita tengok data jangkitan secara karakter, biasanya virus. Sifat virus itu sendiri akan cuba menjangkiti sebanyak 60 ke 80% populasi dunia. Itu target. Itu kerja dia. Program dia begitu. Virus bukan macam kucing. Virus ni dia sistematik macam komputer. Kita on pukul 8, pukul 5 dia mati. Itu virus. So dalam kes virus COVID-19, dia punya hidup kita tahu dia 14 hari. Kita tahu dia hidup mengebak gini-gini punya PL. Bersalaman, berciuman kan. Itu dia punya PL. Physical contact. Dan dia punya target COVID-19 mesti menjangkiti lebih kurang 60 ke 80% populasi dunia. Itu kerja dia. Pasal dia nak make sure 80% ni akan menghasilkan immunity. Herd immunity yang kita panggil ataupun kadar immunity setempat lah bahasa Melayunya. So majority akan develop immunity terhadap dia. So kalau kita nak kata berapa lama? Baru 10 juta. 10 juta yang kena. Masyarakat dunia 6.5 bilion. So baru 10 juta. Walaupun negara yang terlibat 213 negara, yang populasi yang kena baru 10 juta. So berapa persen? Baru jauh lagi. Kalau kita kata dari segi teori. Dari segi teori. So adakah dia mesti jangkitan sampai 80%? Tidak. Kalau masing-masing ambil pendekatan untuk hand washing ataupun distancing ataupun lahirnya vaksin, dan automatically dia tak sampai pun. Pasal asas baik COVID, baik influenza ataupun para influenza virus, semua PL dia sama. Merebak melalui sentuhan, pernafasan, cecair pernafasan dan yang mana memang secara amnya majoriti boleh dijangkiti. Dan itu memang cara kerja dia orang. Kalau by natural, maksudnya kita biar je COVID ni buat kerja, 60 to 80% population pasti terkena. Maksudnya kita bersedia untuk kematian yang lebih besar lah. Lama lagi. So pasal tu bila masyarakat ataupun kita panggil expert dalam virologis ataupun medical health discovered, tak susah nak control. Pasal kita tahu PL dia nak bersikap macam mana, so kita contain. Berbeza dengan US yang ambil tindakan biarkan. So maksudnya biarkan buat macam biasa, tak payah peduli, so that dengan target majority population dia kena. Itu harga yang dia bayar, rakyat dia punya nyawa. Itu je. Berbeza dengan kita contain awal, terus contain. Okey doktor, terima kasih atas jawapan tu. So ada lagi soalan ni, banyak soalan ni daripada netizen doktor ni.
Ni ada Opah Otai. Dia kata, adakah dengan beri vitamin C? Vitamin C yang dia beli di pasaran lah, dia kata. Di pasaran ni dapat membantu meningkatkan imunisasi kanak-kanak. Terutama anak-anak yang lantar ke taska dan tadika ni. Dari segi peningkatan daya tahan lah anak-anak kita. Kita guna vitamin C ni. Ada kesan ke apa? Dia ada kilaf kat sini. Vitamins ni ada kilaf yang agak besar lah. Ada yang pro vitamins, ada yang tak pro vitamins. Secara umumnya masyarakat anak-anak kita tak perlu pun vitamins, provided dia orang makan balance lah. Tapi kebanyakan anak-anak kita, tak tahulah tu Haji anak dah besar. Majoriti anak-anak yang saya Anak saya kecil lagi. Ada kecil lagi? 7 tahun. Makan sayur tak? Berperang nak makan sayur. Susah. Buah-buahan makan tak? Buah okey. Mujur. Buah okey. So ada kebanyakannya budak, especially parents yang bekerja, sayur tak bagi makan kat anak, buah tak bagi makan kat anak. So source of vitamin C tak ada. Memang vitamin C berfungsi untuk immunity, untuk anti-stress, untuk anti-allergic dalam badan. Itu memang fungsi vitamin C. Dan jumlah yang diperlukan dalam badan sebenarnya tak banyak pun. Tapi bila kita gagal untuk supply dari segi normal diet, that's why adanya idea untuk kita boost dengan vitamin C. Kalau katakan kita ambil 250 gram pun, miligram pun, sebenarnya budak tu tak ambil banyak apa. Vitamin C ni adalah body yang akan buang. Ambil 250, body bukan ambil 10 saja. By force tu yang dia pergi cocok tu. Tapi dalam budak-budak, overallnya memang dia orang perlu vitamin C. Tapi, kalau dia get balanced diet, macam make sure dekat rumah sentiasa ada buah, make sure makan sayur, actually vitamin C tak perlu. Tak perlu. Tapi saya faham kebanyakannya saya boleh katalah almost 80% pesakit saya pun sayur pun tak makan, buah pun jarang-jarang beli, kan. Bapa pasal nak beli ikan dengan buah, baik beli ikan lah. Sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, buah pun, sayur pun mahal, buah pun mahal, durian pun mahal. Kan? Baik beli vitamin C, boleh tahan sebulan contoh. Durian tak logik turun harga ni. lah kat situ kan. Jadi kita fahamlah dari segi macam mana parents atau nak bertindak untuk make sure anak-anak tu dapat sufficient nutrients lah macam tu. Ini pun mungkin berkaitan dengan soalan tadi juga Doktor ni. Daripada Jamilah ni dia kata, ni dilema ibu bapa ni nak hantar anak ke taska tadika ni, takut juga nak hantar, dia kata kan. Jadi apa tindakan terbaik? Tadi doktor kata dah hantar je lah kan. Cuma yalah ibu bapa biasalah. Parents bagi saya taska ni, parents yang kena main tanggungjawab. Dia selalu dulu sebelum COVID, hantar anak ikut dan, hantar anak tak mandi, hantar anak tengah comot-comot dengan pampers, kadang tengah berak pun tengah hantar ke taska. Very irresponsible. Anak demam, bagi ubat demam, hantar ke taska. Jadi, nak tak nak tapi dia bekerja. So sekarang ni pasal COVID, parents kena ambil sifat tanggungjawab. Anak mesti bersih dulu. Make sure bangunkan anak, mandi elok-elok, bersihkan sebelum sampai ke taska. Anak yang demam jangan hantar ke taska. Jangan bagi taska ambil tanggungjawab untuk menjaga anak yang sakit. Taska bukannya hospital, dia bukan nurse. So macam sekarang ni saya dapat tahu patient saya kata, anak menangis saya parents terus kena ambil pasal dia orang tak boleh pujuk. Macam tu. Kalau budak nangis kalau tak boleh usik. Balik. Kena bagi parents kena ambil. Pasal dia orang tak boleh usik. Which is over lah pula kan sebenarnya. Pegang anak tu, basuh tangan, kemudian peganglah anak tu. Tadi isu pun nak pegang, tapi overreact terhadap sesuatu. Takut. So di taska pula, sebenarnya selagi cikgu di taska ataupun penjaga taska tu menjaga kebersihan, dan sebelum balik anak-anak tu dimandikan bagi pandangan saya. Dan tadi isu, so you clean sebelum masuk, macam kami doctors, clean sebelum masuk kerja, balik pun clean sebelum balik. Kan? Jadi sebenarnya anak-anak ni okey dah, safe dah. Pasal you dah bersihkan. Macam kita kata COVID ni kalah pada sabun. Kalah pada air dan sabun. So mandikan je lah. Dan nak pergi comot juga, hantar comot juga nak bawa balik. Maknanya masa dia di taska tadika, kalau dia bercampur, sebab ialah budak-budak ni, kalau dalam tadika lah, aktiviti dalam tadika taska ni kan, dari segi dia bercampur, dari segi social distancing, saya tak tahulah. Macam mana, adalah kot SOP-nya yang nak dibuat. Tapi doktor kata dia, kanak-kanak ni lebih obey kan kepada peraturan. Dia lebih obey tapi dia juga lebih bersuka bermasyarakat. Itulah. Lebih suka social distance. Dia nak dekat, nak rapat, nak ngending kan. Itu budak-budak. So sebenarnya bagi saya, selagi kita tahu handling dia orang, make sure basuh tangan. Budak-budak ni senang kita ajar. Budak-budak ni lagi taat dengan orang dewasa. So basuh tangan, so make sure sebelum balik mandikan. Tapi ada satu sekolah dekat rumah saya, dia tak nak mandi pula.
So, which is salah lah. Bagi saya patutnya mandikan anak tu sebelum balik. Sebelum ibu parents ambil. So kita tahu dia bersih. Sebenarnya untuk COVID, kalau apa-apa jangkitan pun, dia akan ambil masa untuk dia buat jangkitan. So yang jadi main reservoir ataupun tempat dia parking selalunya hidung. So you mandikan, bersihkan hidung supaya budak-budak ni bersih. So sebelum pergi ke taska dan sebelum keluar daripada taska. Dan insya-Allah tak ada apa akan berlaku. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kira kita dah banyak juga bincang ni. Dan banyak juga soalan daripada netizen yang boleh menambahkan ilmu lah. Sebab kebanyakan sekarang ni kita bimbang. Macam tadi lah, ibu bapa bimbang. Kau hantar macam mana kan. Kalau demam, yang penjaga taska pun takut. Menangis pun tak balik kan. Jadi kebimbangan ni sebenarnya bila kita tak ada ilmu, tak tahu. Yang kebimbangan ni menyebabkan banyak benda kita buat salah kan. Betul. So kita ingat ni dah setengah jam kita bersiaran. So kita ingat kita break sekejap. Untuk bagi laluan kepada kita punya video klip commercial break video klip untuk Japan tentang apa ni kita nak COVID-19. Okey, silakan. Kita ni tahu. Bersama kita menempuh ini, sebuah dugaan yang pasti berakhir. Jangan kau lemah, semangatku beri. Bila
Bila di hati kau akan ku kenangi. Maka di awal tanpa kau membuang masa, bergerak hadapan dan berbarisan pun bermula. Kau tinggalkan keluarga dan bertaruhkan nyawa. Amanah kau sempurnakan kau dengan penuh gaya. Berdiri kanan kiri mau sering memerhati. Harungi tiap hari berserah pada ilahi. Bersabarlah semua wahai wira yang sejati. Terima kasih segalanya akan ku kenangi. Bersama kita menempuh ini, sebuah dugaan yang pasti berakhir. Jangan kau lama semangat ku beri, bila di hati kau akan ku kenangi. Kau analisi ciri-ciri terperinci, seiring dihimpit manusia pernah berasumsi. Tetap gagah berdiri, cekap tabah harungi, dan masih teruskan semua hingga dini pagi. Bertungkus lumus berusaha di jalanan, ku tahu semuanya demi keamanan. Populasi di hierarki makin lama meninggi, jadi jangan gusar, ku tahu kau bukan membenci. Kesana kesini pesanan ulang kali, maaf ku abaikan semua kata yang kau beri. Menangisi ku misi tiap inci ku ratapi, terimalah sebuah lagu untuk kamu dari kami. Bersama kita menempuhi ini, sebuah dugaan yang pasti berakhir. Jangan kau lama semangat ku beri, bila di hati kau akan ku kenangi. Aku titipkan doa, semua sementara, tempuhi bersama selamanya. Hatiku percaya akan tiba masa kembali bercahaya. Engkau bersatu wira, salam buat semua. Bersama kita menempuhi ini, sebuah dugaan yang pasti berakhir. Jangan kau lama semangat ku beri, bila di hati kau akan ku kenangi. Bila di hati, kau wira di hatiku. Bila di hati kau akan ku kenangi. Kau akan ku kenangi. Bila di hati, bila di hati. Okey, baik, kita kembali semula ke perbincangan kita mengenai realiti dan fantasi COVID-19 di negara kita sekarang ini. Bersama saya sekali lagi ialah Dr. Zakrul, pakar pediatrik daripada Hospital Mawar Seremban. So tadi doktor kita dah bincang banyak perkara lah, terutamanya mengenai kanak-kanak sebab ialah kebetulan pun kita sedang bermula dengan pembukaan taskaran tadika tadi. Dan kebimbangan ibu bapa juga tentang bila hantar anak-anak ke taska semula kan. Cuma soalan saya ialah kalau kita hantar anak kita ke taska atau tadika ni, perlukah mereka ni pakai pelitup muka? Tak perlu. Tak perlu Itulah saya pun Sebenarnya tak perlu. tak perlu Pasal dia pun tak selesa.
ada yang buat kain tu lah kan. Macam kita kata kain untuk anak kan. punya design tu. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Pasal syarat dia yang penting anak yang sihat dia pergi ke taska. Batuk sesama tak payah hantar. Cuma of course kadang-kadang ada budak-budak tu yang dikatakan ada resdung. So sesama pagi-pagi, lepas tu hilang ke tengah hari. So as long as kita tahu status anak kita dan doktor yang bertanggungjawab tu atau doktor yang family doctors mengenali pesakit untuk clarify bahawa dia just hanya resdung. So tak ada isu untuk jadi kerisauan lah. Tapi sebenarnya tak perlu pun pakai mask bagi saya lah. Baik pakai mask ataupun pakai face shield yang saya nampak kan. Dia macam overreact. Pasal sebenarnya bila kita decide untuk buka taska dan bila kita tahu bahawa anak-anak ni bukanlah satu mangsa yang akan jadi mangsa yang teruk ataupun boleh dia hanya jadi mangsa sebagai pembawa. Dia mungkin dipersalahkan sebagai pembawa kalau dia ada kes. So syarat yang paling penting kita protect sebelum dia terjadi. Macam dia nak protect, dia tak sihat tak payah datang. Itu je simple punya calculation. Ini tak kalau you hantar juga yang you nak pergi balutkan anak tu dengan face shield, letak lagi dengan face mask. Kita pun tak pakai, mak bapak dia pun tak pakai. So lead by example, reality lah. Yalah. Reality dia kita pun tak pakai. Hanya bila keluar kita nak hadap budak tu dalam dekat taska tu sepanjang hari dengan mask. Dia tak logik dekat situ. Jadi you tindak sebagai macam entahlah bagi saya macam zalim pula kat budak tu. Semalam saya tengok gambar ya Allah sampai nak menapas pun susah tu. Nak menapas kita pun yang dewasa pun payah nak menapas kalau pakai Yes, betul. Bila kita macam kita doktor pun, surgeon pun contoh, bila kita pakai operation pun tak ada sepanjang hari. Habis operation kita buka, lepas tu kita tukar. Pasal dia melibatkan kesan kan. Dan memang tak selesa pun. Dan bila kita bercakap mengenai pakai mask ni, especially dia bukan well designated untuk budak. Dia tak friendly pun pada budak. So kalau dia friendly untuk budak itu berbeza. So bagi pandangan saya, as long as simple je. Anak tak sihat tak payah pergi taska. Duduk dekat rumah. Mak tak boleh jaga, minta dekat bos. Bos lepas COVID ni, bos kena lenient bagi anak buah cuti. Make sure anak-anak tu demam. Kalau nak suruh bukti, ambil bukti. Daripada duk paksa juga datang ke office, kesudahannya dah sifat tanggungjawab masing-masing akan hilang. Ni berkaitan dengan face mask juga ni. Ada pertanyaan daripada Mak Cikiah. Ni Mak Cikiah bukan Mak Cikiah yang dapat tu yang dapat apa tu. Ni Mak Cikiah lain ni. Mak Cikiah tanya, dia kata, yalah sekarang ni kita tengok banyak design kan. Design macam-macam face mask ni. Cantik lah semua dah menjadi fashion maksudnya ni. Macam design sebenarnya yang betul-betul menepati untuk kita berjaya menghalang virus ni yang macam mana doktor sebenarnya yang face mask ni? Ciri-ciri face mask yang paling baik lah. Bestnya pasal COVID ni, bagusnya COVID ni, even N95 pun dia tembus. Pasal dia small. Dia mikron yang kecil. Tapi dia tak merebak dengan cara airborne. Biarpun anak awal-awal tu ada pendapat mengatakan dia airborne, stay dalam circulation. Dia masih lagi melibatkan sebagai air droplets ataupun dia cecair bawaan badan. So, secara tak langsung sebenarnya, kalau kita kata by theoretical, sebenarnya semua face mask tu hanyalah kita kata preventive measures lah. Pasal dengan harapan dia tak bercium atau tak bersin, tak terkena bersin. So sebenarnya baik, of course bila kita sebut N95 yang terbaik, kemudian surgical mask. Pasal kalau kita tengok macam di China ataupun semua agensi atau staff-staff yang terlibat dalam healthcare, dia pakai complete dengan face mask, dengan face shield supaya dia menghalang total sentuhan mucus badan, cair badan tu. Tapi sebenarnya itulah yang pendekatan yang betul. So kalau nak buat betul-betul. Balutkan budak-budak tu supaya tak bercantum, jadikan dia orang Spiderman kan, pergi ke sekolah. Itu pun betul. Saya patient kan. Kalau nak buat betul-betul. Alah kadar bagi saya it just macam alah acuh tak acuh je kan. Nak buat betul-betul. Tak nak buat, as long as yang paling penting kita kata education. Education macam ini Jabatan Penerangan kena sampaikan. Patutnya kalau kita nak kata, saya bercakap dulu, penerangan patut bermula seawal tahun 2020 atau seawal sebelum tahun baru, masa early China dah mula ada outbreak. Balik kepada asas basuh tangan, avoid social overcrowd punya situation, crowded places. Itu yang penting. Yang minor issues je. Sekarang ni kita dah sampai kosong kes dekat Malaysia, alhamdulillah. So yang paling penting adalah maintaining lifestyle ni, maintaining kebersihan, maintaining kenduri kendara yang ramai orang,
akikah, orang Melayu kita akikah, satu kampung cium anak tu. Benda-benda gitu yang kita tak nak. Jadi itu yang patutnya diterapkan daripada dulu dan diperkuatkan selepas pasal COVID. Itu bagi pandangan saya lah, mungkin ada pihak tak bersetuju, tapi pandangan saya, pasal yang paling penting kita tahu data sekarang ni. Kalau kita nak kata local case meningkat, kita tak settle lagi tau, sepatutnya. Tapi kes kita menurun dengan cantiknya. Sifat manusia kita dah berapa lama dah, PKPP dah bermula. Dah siap balik gaya bagai dah pun. Kan? So maksudnya secara overall masyarakat kita memang terlindung, insya-Allah. Pasal walaupun kita selagi kita tutup border, bagi saya kita okey. Dia sebenarnya untuk makluman doktor dan semua penonton lah. Jabatan penerangan ni kita dah mula awal dah. Sebelum bila Wuhan outbreak tu mula, kita dah mula dengan beri penjelasan lah. Masa tu kita boleh lagi doktor, kita boleh lagi berjumpa secara bersemuka lah. Dengan itu kita punya program Jabatan Penerangan ialah berjumpa dengan masyarakat secara bersemuka. Waktu itu boleh lagi, belum ada PKP, dan kita pergi bawa flyers, kita bagi penjelasan secara ringkas, kita bagi kepada masyarakat waktu itulah, untuk mereka ada kesedaran tentang bahaya COVID-19 ini. Dan untuk makluman, saya ada rekod di sini, kita semenjak daripada bulan awal tahun 2020 lah sehingga sekarang ni, kita telah pun buat hebahan yang di bawah program kita panggil IOW, Info on Wheels ni, khusus mengenai COVID-19 saja. Jumlah yang kita telah buat lokasi di seluruh Negeri Sembilan sebanyak 1,893 lokasi yang kita buat hebahan menggunakan kita punya unit bergerak. Dan waktu pertengahan PKP dulu, ada juga saya dapat panggilan daripada wartawan pemberitahuan daripada press, tanya, dia kata bila ada kes-kes di mana bila ada orang yang dia melanggar peraturan PKP ni, bila tanya dia kata saya tak tahu, dia kata saya tak dapat maklumat. Jadi dia tanya saya, penerangan dah pergi semua tempat ke? Saya kata setakat ini kami dah masuk semua tempat dah. Nanti insyaAllah nanti di ujung kita punya program kita akan tunjukkan video klip kawasan-kawasan liputan yang telah dibuat oleh Jabatan Penerangan lah. Kita masuk kampung, masuk taman perumahan, masuk ke estate, masuk ke kampung asli. Semua kita masuk untuk bagi penjelasan. Dan keseluruhan seperti saya sebut tadi, sehingga ini 1,893 lokasi yang kita telah masuk. Termasuk kita bantu juga PBT waktu itu untuk buat hebahan mengenai sanitasi awam. Yang mereka ni buat semburan dan kebetulan saya ni, doktor, saya duduk di Tampin. Di Tampin, di taman perumahan saya itu ada satu NGO yang buat secara sukarela. Mereka ni sembuh tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam mereka sembuh. Dan saya pun ikut sekali saya ikut. Saya katakan terima kasih lah, dia kata penerangan bantu sampai kita buat hebahan, mereka buat semburan. Dan itulah kita punya peranan. Macam saya sebut tadi, walaupun kita bukanlah frontliner, tapi dari segi membantu masyarakat tu, education tu, kita memang bantu saya upaya. Cuma inilah, bila nak technical yang macam doktor jelaskan, kita pun tak faham kan. Terutama sekarang, terutama yang tadilah kita bimbang pasal mak bapak ni, bila anak dah mula tak sekadar itu sebenarnya kebimbangan. Tapi bila mereka dah tahu, mesti bersihkan anak kan, mesti mandikan, mesti yang sehat. InsyaAllah, saya ingat inilah sebenarnya education yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat lah. So kita ada soalan lagi tak daripada netizen? Saya galakkan semua, minta kita punya penonton kemukakan soalan. Saya pun adalah banyak soalan, tapi kalau dapat soalan daripada para penonton untuk kita sama-sama berinteraksi dengan doktor, ini saya rasa peluang yang sangat baiklah untuk kita dapat penjelasan. Doktor, mungkin ada sikit lagi soalan ni daripada saya mengenai PKP lah. PKP ni sebenarnya kita tahu kita mula dengan PKP, kemudian kita ada PKPB, sekarang ni PKPP. Ada 3 PKP ni. Maknanya dia sentiasa kerajaan melihat bila ada keperluan melonggarkan, dia akan longgar sikit lah. Dan sewaktu sekarang ni PKPP ni memang melegakan lah ramai rakyat. Saya tengok macam doktor kata balik raya dah. Cuma kita bimbang itu ada kelas raya kan. So lepas 14 hari nampaknya macam okey lah sekarang ni. Cuma saya tak tahu selepas 31 Ogos bila berakhirnya PKPP ni, sebab sekarang pun kerajaan sedang nampaknya berunding untuk membuka sepadan negara dengan negara-negara yang apa kita yang hijau lah, yang hijau ni. Mungkin lepas ni dah boleh pergi keluar negara, tapi pada saya sendiri saya belum berani lagi nak pergi luar negara sekarang ni. Nak pergi berjalan-jalan dalam negara pun saya masih berfikir-fikir juga lagi. Mana ada kebimbangan macam saya lah. Saya tahu orang lain macam mana. Jadi proses PKP ni kita haraplah kalau betul kita punya jangkaan ni, mungkin selepas PKPP ni mungkin kita dah balik asal ke macam ni, tapi macam doktor kata mungkin belum lagi. Dia macam ni, kalau kita kata dia ambil sifat lokaliti tempat lah kan. Macam kita kata kita pergi PKP last kali PKPP,
pemulihan. Pasal kita ambil lokaliti tempat masyarakat kita, macam kes kita kosong. Betul, apa tindakan kerajaan buat? PKPP itu betul. Pasal kes yang ada sejak 2 minggu lalu, almost a month pun sebenarnya kes melibatkan bukan warga negara parti. Dan sifat orang Malaysia, walaupun kita kata Melayu, Cina, India, kadang-kadang sosial media, kadang-kadang macam racial, kadang-kadang kan. Sebenarnya sifat orang Malaysia tu memang racial sendiri. Itu yang bagus. Dia racial sendiri. Melayu, Cina, India, kita boleh berlawak, boleh bercinta, boleh berkahwin, tapi hanya melibatkan Melayu, Cina, India. Ya. Kalau tengok Melayu kahwin dengan Nepal, mana? Ada. Cina kahwin dengan Nepal atau Myanmar. Atau India kahwin dengan Bangla ataupun Pakistan ataupun Cina, bangsa bukan orang Malaysia. Dia satu benda yang agak pelik. Jadi menyebabkan karakter orang Malaysia tu sendiri. Kita protected pasal kita takkan jemput Wak Hartono hujung rumah kampung tuan rumah kita. Walaupun dia Wak Hartono. Faham tak? Pasal sifat orang Malaysia ni racist by dia punya bangsa Malaysia tu sendiri. Kita boleh jemput macam kawan saya Vijaya ke atau doktor mana-mana yang bangsa Cina ke untuk raya rumah kita. Tapi depan rumah kita tu Nepal pun kita tak ajak. Itu sifat orang Malaysia. Menyebabkan dari segi sifat orang Malaysia tu sendiri protected terhadap negara itu sendiri, terhadap jangkitan itu sendiri. Pasal tu bila kita tengok data, yang kita tengok adalah bangsa asing. Yang sekarang ni kan kita tengok parti. Pasal parti, dia je. Kita je. So, jelas perbezaan dua komuniti ni. Rakyat Malaysia dan bukan rakyat Malaysia. Memang kita tak akan bercampur pun dengan diorang. Dia remain sebagai seorang pekerja dan walaupun dia tak akan bercampur. Tapi bila kita kata, itu menyebabkan kita lokaliti kita boleh terkawal. So kalau katakan sampai bulan Ogos, kalau di Malaysia masih lagi maintain cantik, tapi di luar negara masih tengah menaik, pendekatan buka border pasti tak akan dilakukan. Saya boleh katalah pasti tak boleh dilakukan. Kecuali kerajaan memang cara cik pasal. Itu clear cut. Pasal kalau kat luar negara tengah menaik, kita buka border pada negara-negara yang perlu, yang rasa nak bercuti ke atau faktor pelancongan sebagai satu faktor ekonomi. Memang akan menjadi satu impak yang besar. Pasal tak kala dia datang, bukan warga negara, dia akan deal dengan warga negara kita. Jangan warga negara kita jadi mangsa kat sini. Tapi yang bukan warga negara dalam Malaysia takkan communicate pun dengan warga negara Malaysia. Itu clear cut rakyat Malaysia punya sikap. Kan itu. So dari segi sama ada akan diteruskan atau tidak, itu bergantung pada situasi sekarang. Kalau katakan bulan 8 kes di luar negara pun dah mula kontrol, ada boleh jadi selektif. Laos contohnya low case, Cambodia low case. Jadi pasal sentimen dia orang berbeza, cara penjagaan pun berbeza. Jadi menyebabkan kita kata kalau katakan nak continue PKP with advice, tapi kena betul-betul advice lah, janganlah ada sentimen apa kita panggil kepentingan, kepentingan bisnes, kepentingan apa-apalah sektor, hanya nak jadi hero untuk satu-satu benda, itu jadi masalah bagi kita. Jadi perjuangan rakyat Malaysia sampai bulan Ogos tu kan jadi sia-sia. Sia-sia. Okey, Doktor, ini ada juga daripada netizen ni soalan berkaitan dengan, ini pun daripada awal dulu saya tengok banyak ni panduan-panduan yang diberi dalam internet lah, dalam YouTube pun saya tengok banyak untuk buat self sanitizing. Maknanya di kat rumah kita nak sanitize rumah kita gunakan Clorox apa. Adakah satu keperluan Doktor kalau kita nak buat sanitize di rumah kita ke, di meja makan, di apa, di saya tengok banyak dulu yang panduan tu, saya pun fikir nak buat ke tak buat, tapi saya tak buatlah. Adakah keperluan untuk buat sanitize gunakan Clorox apa ni? Dia akan ada lahir dua golongan lah. Dua golongan yang terlalu ekstrim sampai semua benda takut, sampai semua rendam dengan Clorox, pergi ke supermarket beli rendam dengan sanitizer. Ada pendekatan yang begitu. Ada juga yang terlalu relax. Bagi saya clear cut. Yang penting kalau kita rasa kita, pasal sifat manusia ni berbeza-beza. Kalau jenis yang obsesif tu, yang cepat panik, dia takkan lepas daripada sikap nak basuh semua benda. Tapi kalau kita ambil normal, sebagai normal punya tabiat manusia, tabiat masyarakat yang kita kata manusia yang normal, cukup dengan apabila sebelum keluar dan balik keluar, kebersihan. Di rumah kita mestilah at least mop. Takkanlah rumah tak mop.
Kan? At least buatlah tabiat untuk mop. Kalau tak ada maid, carilah maid mingguan, mop. Itu memang normal yang kita kena buat pun untuk rumah. Kalau kita beli makanan daripada luar pun, at least kita make sure yang di luar yang kita bawa balik ke rumah tu bersih. Kalau boleh, bersihkan sebelum simpan. Kalau tak ada, masuk dengan tintin semua. Kadang-kadang yang tingkarak pun masuk sekali dalam almari. Kan ada sifat orang begitu. So just make sure actually balik kepada kebersihan tu lah sebenarnya. Kebersihan tu berbeza-beza. Ada orang dia terlalu bersih, ada orang pengotor. Bukan tak bersih, dia pengotor terus. Jadi COVID mengajar dia kena bersih lah. Itu je, kena bersih. Dia suka kotor punya COVID ni. Jadi kita buat bersih, insyaAllah kita pun selamat daripada COVID-19 ni lah. Saya ingat kita pun dah masih ada masa lagi. Ada 5 minit lagi kan. Sebelum kita tunjukkan kita punya video klip untuk IOW kita. So ada 2 minit lagi doktor. Cuma saya ingat dah tak ada soalan lah. Sebab lepas ni bila kita tengok lepas video klip ni kita terus dah tamatkan kita punya sesi. So saya ucap terima kasih lah kepada Dr. Zakrul kerana dapat sama-sama kita. Banyak ilmu saya rasa yang sama-sama kita dapat kongsikan. Kadang-kadang kita ni bila kita tak berjumpa dengan orang yang betul untuk tanya soalan, itu yang macam-macam kita dapat tu. Sebab cikgu dekat internet tu dia banyak. Macam-macam panduan dia bagi kan. Sampai pun kadang-kadang saya pun pening kepala. Mana satu nak ikut ni kan. Tapi inilah mana bila kita doktor yang faham dan boleh bercakap dalam bahasa yang mudah, apa yang perlu kita buat, dan saya ingat panduan yang diberi tadi insyaAllah sama-sama kita dapat manfaatkan lah. Dan saya bagi pihak Jabatan Penerangan Negeri Sembilan khususnya ucap terima kasih kepada Dr. Zakrul. Ini yang pertama ni sebenarnya tuan-tuan. Kita jemput Dr. Zakrul sebagai panel kita yang pertama. InsyaAllah lepas ni kita ada lagi sesi berikutnya, mungkin dengan jabatan yang lain insyaAllah. Dan saya juga sebelum kita tayang kita punya video, saya nak baca balik pesanan lah. Pesanan ini semua tiap kali Doktor Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Norin Shah Abdullah, Datuk Norin Shah Abdullah, dia bagi pesan ni, kata ingat ni 3S 3C lah. 3S 3C, elakkan 3S 3C, elakkan sesak, sempit dan bersembang dekat-dekat. Maknanya social distancing lah, ataupun orang kata physical distancing. 3, dan amalkan 3W. 3W, basuh, wash, wear, pakai pelitup muka di tempat yang sesak lah, dan warn, bagi amaran kan kepada orang yang tak patuh SOP ni. Dan juga saya kepada semualah penonton, saya galakkan dan saya saya mohon supaya siapa yang belum lagi memuat turun aplikasi MySejahtera, sila berbuat demikianlah. Kita muat turun aplikasi MySejahtera untuk kita usaha kerajaan nak memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Dan juga sekali lagi bagi pihak semualah doktor bagi pihak ni, kita ramai kru ni. Hari ni sebab hari permulaan, so ramai kru lah, sebenarnya ramai yang datang nak tengok. Macam mana kita nak sebab ni, dia orang nak duduk sini ni. Nak ganti saya hari ni je. Kita nak bagi kepada semua yang ada ni untuk jadi host. So insyaAllah mudah-mudahan kita punya program Influencer Act Capai Negeri Sembilan ni akan beri manfaat kepada seluruh masyarakat lah. Terutamanya dalam kita nak memutuskan rangkaian COVID-19 ni. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak. So kita VT